saat dunia berdepan pelbagai wabak dan penyakit, janganlah leka menjaga kebersihan diri dan orang di sekeliling. Paling mudah, cuci tangan dengan sabun pembersih sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Jadikan cecair pembasmi kuman pendamping anda. Saya Kut Siakaha, personaliti penyiaran. Anda senang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen bisnes nombor 1 anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama-sama dengan saya Raifaz Gifli. Untuk waktu ini program Jendela Fikiran terbitkan oleh Sri Wazni. Kita nak berbicara berkaitan dengan SOP penggambaran. Jadi kami bawakan kepada anda dua orang yang berada di barisan hadapan yang memang mengetahui secara langsung. Ada banyak perkara nak tanya ni, boleh pegang-pegang ketak lepas ni. Okey, kita bawakan kepada anda Tuan Muhammad Din Lam Abdullah yang merupakan pengarah dan penerbit pengasas Pertubuhan Rescue Bencana Malaysia RBM di bawah NADMA, itu Agensi Pengurusan Negara, dan juga kita ada Tuan Megat Samsul Kamal yang merupakan sukarelawan RBM. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di Bernama Radio nak berkongsi tentang SOP penggambaran. Kita melihat kepada SOP yang dikeluarkan oleh MKN untuk sektor industri kreatif itu sendiri bagi memulakan kerja-kerja penggambaran dan rakaman yang pastinya memudahkan penggiat seni lah untuk terbabit dalam penggambaran filem, drama, iklan, rakaman lagu dan sebagainya. Para penggiat industri filem, drama dan periklanan itu menyambut baik keputusan apabila dah boleh start mulai 10 Julai lalu. Walau bagaimanapun SOP penggambaran ini mungkin tidak seperti yang dijangka lah. Kita pun tak tertanya-tanya lagi ni. Jadi mungkin Tuan Din dulu yang memang terlibat dalam merangka SOP untuk sektor industri kreatif yang digunakan pakai oleh MKN ini. Apa sebenarnya yang perlu orang tahu? Okey, sebenarnya yang SOP yang dikeluarkan oleh MKN memang ketara. Okey, dan apa yang ditujukan adalah yang memang kita dah follow daripada awal lagi. Okey, cuma kalau bagi apa ni SOP kepada warga seni ataupun ahli-ahli penggambaran ni, okey, mungkin ada kekeliruan sikit sebab mereka tak tahu apa tu yang digunakan untuk sanitasi, peralatan apa, dan juga mana nak perlu disanitasikan, dan juga bahan kimia apa yang diperlukan untuk membuat sanitasi. Itu yang buat kekeliruan kepada semua warga seni yang apa, macam mana pula kita nak buat sanitasi. Kita bukan frontliner, kita production. Pegang kamera boleh lah kan, ataupun pegang prop semua ni, skrip boleh lah, tapi bila nak panggil dia orang buat sanitasi ni memang satu benda yang baru, new norm. Tapi bila kita tak tunjuk ataupun tak ada orang mana-mana yang daripada pihak yang sesuai untuk uraikan cara-cara tu, memang mereka akan lost. Baik, tapi kalau boleh kita kongsikan dulu antara yang perlu dilakukan, antaranya ialah sanitize barang-barang. Dari segi penjarakan sosial macam mana? Penjarakan sosial memang dialu-alukan dan juga banyak kali dah diceritakan oleh YB Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, okey, dan juga oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Okey, penjarakan yes, okey. Tapi yang new norm untuk setiap production yang kita perlu lakukan dalam SOP, seperti mana face mask perlu dipakai oleh jurusolek, solat, dan juga pemakaian yang sesuai untuk ahli-ahli kru, dan juga jenis apa bahan kimia untuk mencuci tangan dan juga untuk sanitasikan badan dan juga untuk di lokasi. Okay, so basically apa yang kita perlu tahu adalah cara-caranya. Okey, cara-caranya adalah satu-satu yang kita tak tahu bagi semua ahli tu. Okey, dan itu yang kita ambil langkah untuk ni Megat sini. Okey, ambil langkah untuk membuat satu video untuk pertunjukan macam mana cara untuk buat sanitasi kenderaan, equipment, lokasi, dan juga untuk wardrobe dan juga pelbagainya. Okey, dan penggunaan bahan kimia seperti sodium hypochlorite, ada juga chlorosalinol, dan juga ada juga macam hydrogen spirit, dan juga untuk tangan dan badan kita boleh guna alkohol.
Ya. Maksudnya diajar atau diajar sendiri macam mana nak buat cecair tu supaya memudahkan ke atau macam mana? Okey, kita dalam video tu saya akan tunjuk macam mana cara-cara step by step yang kita buat. Contohnya sanitasi, banyak orang macam mana nak sanitasi ke kamera. Aku tahu rendam pula kamera, rosak pula kita. Dan kita akan terangkan jenis chemical apa digunakan dan cara-cara untuk penyemburan. Dan dia akan ikut step. Kita ada untuk wardrobe, untuk makeup, adakah makeup tu nak kena tukar setiap kali. Kan berus masuk pula bila pula nak siap syutingnya. Termasuk dalam bilik control room, macam tempat yang macam ni, sebab kita bertukar orang yang masuk setiap hari. Dan macam mana kita nak sanitasi dalam bilik ni? Adakah nak spray satu bilik ni kan? Dalam video tu kita tunjuk cara yang jelas sebagai satu visual. Dan Maksudnya ambil apa yang MKN cakap tu jadi di Videokan. videokan. Ya. Okey. Bukan hanya videokan je. Okey, kita menambah baik. Okey, walaupun MKN dah bagikan SOP itu, dia dah terang-terang dah tulis kat sana. Okey, jangan kurang, tapi kalau boleh menambah baik lagi bagus. Ya. Okey, so itu yang kita kawinkan, cara-cara kita, SOP yang kita belajar daripada KKM dan juga Bomber Hazmat. Okey, kita kawinkan dia punya SOP itu untuk buat sanitasi dan juga seperti daripada RBM kebanyakan 24 orang ni kita ada separuh daripada itu daripada production. Ya. So siapa lagi yang lebih mahir dalam production yang boleh menggunakan SOP MKN ni dan kawinkan menjadikan SOP untuk penggambaran? Memang kita lah. Okey, tapi kan penggambaran dah boleh bermula 10 Jun. Semalam pun sebenarnya saya sempat ke salah satu sebelum nampak dah ada orang dah start shooting kat sana. Seronok tengok artis cantiknya rasa macam gitu Kalau sebelum ni mungkin orang ramai boleh je nak pergi tangkap gambar dengan artis kesukaan mereka yang mana yang happy untuk layan dan dia layan kan dan sebagainya. Tapi sekarang ini dia ada macam penjaga ke ataupun mungkinkah kru produksi ni kena cari juga orang untuk jadi benteng dan jaga, takut nanti kan orang ramai macam tu. Hurung. Memang betul. Okey, sekarang ni yang kita kena praktiskan adalah mempraktikkan new norm ni adalah penjarakan sosial. Okey, kalau ada peminat ke siapa-siapa yang datang dekat set ataupun siapa-siapa kawan yang datang melawat dekat set tu, kita perlu jarakkan diri 1 meter daripada satu sama lain lah. Okey, apa ni yang datang ambil gambar tu memang ramai lah. Okey, so basically dalam gambar tu kita kena tahu juga penjarakan sosial tu perlu dipraktikkan. Okey, jangan nanti masuk dalam Facebook nanti memang kawan saya ni, memang saya punya minat artis ni. Okey, tapi bila ambil gambar tu dekat sangat, bila masuk dalam Facebook tiba-tiba orang netizen ni semua bantai pula kan, kata apa ni social distance tak jaga semua ni kan. Okey, apa yang kita perlu jaga adalah kita tidak mahu memulakan satu kluster baru dalam dunia production ni. Ada buat tak macam pemantauan ke bila tahu ada mana-mana yang sedang buat rakaman ni, pergi tengok mereka buat ke tak sanitasi semua tu? Okey, sebenarnya dalam FINAS punya perlembagaan pun bagi mana-mana pihak persatuan atau pertubuhan tidak dibenarkan untuk buat boleh buat pemantauan tapi tidak boleh buat penguatkuasaan. Okey, kita boleh advise. So kita ada juga pergi set penggambaran, tengok kita bagi advice sajalah. Okey, sebab memang dalam SOP nasihat sajalah. Sebab dalam FINAS punya perlembagaan pun FINAS tak boleh buat penguasaan pergi semua. At least pergi tengoklah. Tengok betul. Dan setakat pemantauan tu macam mana? Semua mengikut SOP yang diberikan oleh MKN? So far kita tak salahkan ada yang tak mengikut SOP MKN sebab dia orang kadang tak faham. Contoh dia kata satu kes, dia cakap saya macam mana nak sanitize van, adakah van tu nak hantar ke car wash? Betul juga. Van ambil orang ambil orang kan. Semua Okey, kita tujuan video yang saya buat tu sebenarnya bukan saja-saja nak kita seronok nak buat, nak pandai-pandai kan. Tapi saya cakap satu benda, saya pun dalam bidang produksi. Kalau kata apa-apa yang terjadi dalam satu produksi, contoh melanggar SOP, bagi saya PKP perolehan ni dan siapa yang dibenarkan adalah satu trial. Kalau kata dia melanggar SOP tu, makna anything happen, dia menjadi contoh yang melanggar SOP dan semua akan efek. Kan? Makna saya fikir dengan Tuan Din, apa kata kita
bagi visual kat orang. Dia orang faham pasal teori, pasal SOP apa semua tu. Sila sanitize lokasi. Nak sanitize dengan apa Dia fikir okey gitu visual kan dekat luar kan. Semua kalau dia orang boleh tambah lagi baik, lagi bagus lah. Bagus lah. Kita bagi contoh kat dia orang kan. Dan kalau kita tengok kalau gambaran ni dia ramai kamera kadang 3, 8 itu dapat angle yang cantik. Oh, seronok yang berlakon. Tapi dari segi perkara lain lagi yang mereka perlu tambah baik. Kadang-kadang ruang ni kecil tapi perlu tempatkan orang dengan cukup ramai. Kita tak dapatlah jarak 1 meter tu. Kadang-kadang satu artis ni datang dengan segerombolan penuh kereta datang. Jadi kalau situasi sebegitu macam mana tuan? Okey, kalau dalam situasi macam tu, memang dibenarkan 20 orang saja dalam satu set. Okey. Kalau terlebih ramai orang yang akan datang, mana tahu kan kita production punya orang kita nak buat cantikkan dalam gambar tu, kita nak ada artis extra semua yang ada dalam set kan. So kita perlu ada satu tempat sesuai, ataupun staged place untuk artis-artis ni ataupun extra ni untuk rehat diri. Okey, dan tempat itu juga perlu disanitasikan. Okey, dan tempat itu juga tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tu. Okey, semasa mereka berehat, pergi menjalan-jalan lah, pergi beli barang lah. Okey, setiap kali mereka keluar balik, kita tak tahu dia bawa wabak apa ke kan. Masuk dalam set semua orang kena. So kita perlu ada tempat-tempat yang sesuai untuk bagi mereka rehat. Okey, dalam set memang kurang daripada 20 orang. Tapi yang kat luar tu kita tak nampak tu dalam penggambaran tu. Okey. So memang boleh lebih tapi jangan berkelompokkan semua dalam satu tempat tu. Okey, kalau ada tempat rehat pun pendudukan kena jarak juga 1 meter daripada satu sama lain. Dan mungkin juga call time boleh beza-beza lah. Taklah semua call time 7 pagi kan, padahal kau punya shoot malam kot sekarang. Jadi ini antara yang perlu dipatuhi jugalah. Baik, sebut juga tentang kita keluar pergi mana-mana, kemudian nanti orang tempat tu mungkin akan terkena wabak ataupun virus yang dibawa. Babak-babak yang mungkin memerlukan sentuhan, rapat-rapat. Macam mana ni? Okey, seperti mana YB Menteri cakap, first thing dia cakap, kita orang kreatif. Pandai-pandailah kita kena nak shoot penggambaran tu. Kalau dulu tu kita ada scene fighting. Scene fighting memang bersentuhan. Tapi selalu tak kena. Tak kena. Okey. Cuma yang selalu kita tengok yang selalu sentuh-sentuh itulah scene macam tu cinta ataupun scene sedih, peluk mak, peluk kakak, peluk ayah, benda-benda macam tu kita perlu jarakkan. So daripada deskripsi director ataupun script writer kita perlu dengan kreatif kita sendiri, dengan kamera angle yang lain kita bolehlah buat satu kreatif yang tak perlulah pegang-pegang tak semua. payahlah beria. Tapi tak salah kan kalau kata kali ni drama keluar. Kalau orang tu pakai mask, pakai sorangan tu. Ya, macam why not? Mana drama ni masa PKP lah. kan. Itu satu yang boleh kita fikirkan nanti. Kalau melibatkan pelakon kanak-kanak contohnya. Sebab kanak-kanak pun kita risau juga dari segi risiko setakat ini. Ada SOP lain untuk pelakon kanak-kanak? Kanak-kanak semua sama juga dengan dewasa. Cuma dalam apa yang kita tahu kanak-kanak dengan orang tua, ataupun warga mas, yang akan terdedah kepada babak ni, risiko yang tinggi. So kita perlu jaga-jagakan mereka dan make sure dia orang tidak lari sini sana. Jadi jangan terkejut lah kalau untuk tempoh yang shoot waktu PKPP ni mungkin mak dia tu sedikit muda sebab kita tak panggil pelakon tua. So yang lebih berusia sebab risikonya tu. Jadi kalau ada nak cari bibik ke boleh panggil saya. Baik, untuk anda pada mendengar kami, kita dalam program Jendela Fikir, kita bicara berkaitan dengan SOP penggambaran dan kita bawakan Tuan Din selaku pengasas untuk RBM ataupun Rescue Bencana Malaysia. Nak cerita sikit ni, macam mana RBM ni boleh tertubuh, apa yang dilakukan sepanjang tempoh PKP? Baik, satu soalan yang bagus juga. Memanjang kalau nak cerita sampai habis. Kita bermula daripada rescue team. Rescue team kami daripada pakar water rescue. Dan drone surveillance dan juga kita ada high rope dan juga
rescuers lah. Okey, semasa PKP, okey, kita berlima orang kita pergi memantau kawasan-kawasan yang zon-zon merah ni dan zon-zon yang kuning ataupun yang ada wabak ni. Okey, so itu yang terjebak. Tiba-tiba kita nampak KKM Hulu Langat buat invitation, okey, untuk mana-mana NGO yang boleh bantu mereka sebab memang kaki tangan mereka tidak mencukupi. Okey, so hari yang ketiga PKP kita dah masuk training dengan KKM untuk masuk dalam bidang buat sanitasi dan juga ngia cemah. So daripada itu kita makin ramai pula. Okey, daripada 140 ahli kita satu Malaysia ni, okey, utara pun nak masuk dan tapi kita start dari central lah. Okey, central ni kita start daripada 8 orang. Okey, daripada 8 orang tu kita dah membesar sampai 24 orang, 20 ahli anggota yang yang buat sanitasi ni. Daripada itu kita dah bekerjasama dengan KKM dan juga Bomba untuk membuat sanitasi di tempat-tempat sanitasi dan ngia cemah. Okey, sanitasi dan ngia cemah ni dua perkara. Okey, sanitasi is just like buat sanitation tempat tu untuk keselamatan lah. Okey, ngia cemah adalah decontamination. Decontamination ngia cemah ni maknanya kita kena masuk dalam red zone untuk buat ngia cemah yang mana yang dah ada wabak tu, kita kena buat nak bersihkan balik semua. Okey, seperti surau, masjid ataupun di zon-zon merah yang ada borderline kawat besi. Kawat besi tu, okey, kita kena masuk dalam untuk buat sanitasi dan juga jaga kaki tangan KKM. Ya. So daripada itu kita dah first time masa kita masuk pun takut juga sebab kita tak jadi tahu. Jadi pakai PPE gown lah masa tu. Ya. Panas kan? Mula yang pakai PPE saya dulu kan. Okay. First time pakai PPE tu kita terlalu tengok gambar pakai PPE. First time diajar oleh daripada KKM ni, dilatih untuk macam mana pakai PPE. Masa berlatih tak rasa sangat. Bila kita dah masuk dalam tempat tu, satunya takut tu macam ketakutan tu masa kan? first time yang kita kena saya berurusan masa penerbangan di KLIA turun Iran. Masa berhadapan tu macam aku tengok zombie. Sebab dia okey je tapi kita lah tak tahu kan. Lepas tu bila kita seorang-seorang masuk dalam tempat red zone dalam satu surau tu, kita seorang spray. Kali pertama tu spray selalu bawa steadicam. Kali ni bawa mesin. Mesin juga tapi mesin spray. Bila bawa tu boleh spray, sebab rasa ada bila kita tengok dalam surau tu dikosongkan, mimbar tu kosong apa semua, dan kita cuba sanitize. Buat pertama kita rasa sebab, dan kedua koyak. Koyak tu bila peluh dah penuh kat kaki. Kan? Dia macam takut lemas Memang mula-mula memang lemas. Memang kami pada bertahan tu rasa dalam 45 minit dah tumbang seorang-seorang. Ada yang pitam jatuh, apa semua kan. Masa minggu pertama mencabarlah untuk nak bagi dah sebulan duduk saja dimakan tidur. Bila kena sekali berpeluh macam tu, tu yang jatuh rebah seorang-seorang tu. Itu pengalaman Tom kan? Tuan ni? Saya memang daripada urusan semua tim yang akan masuk ke dalam red zone semua ni. Okey, bila kita dapat laporan daripada KKM untuk buat sanitasi dekat surau atau masjid yang orang pernah kena wabak ni, okey, red zone lah kira. Okey, memang surau dan masjid dah tutup. So bila kita nak hantar dia orang ni pun kita rasa risau juga. Yelah. Sebab tempat tu red zone. Okey, dan kita setahu kita kan benda tu bila dah sentuh dekat lantai ke ataupun kat mana-mana macam meja ke apa, wabak tu kemungkinan don't take me for granted, kemungkinan sampai 20-30 hari ada kat situ lagi. So bila kita nak hantar dia orang ni, kalau dia orang tak pakai full suit tu, kita risau dia orang kena pula. Kan nanti kita dipersalahkan. Ya, betul. So itu yang jadi gementar ada, risau ada, takut juga macam mana dia orang nak bawa nak balik ke rumah, nanti nak jumpa anak bini semua kan. Okey, kalau kita satu orang kena, semua kita kena kuarantin.
So itu yang jadi alamak ni dah jadi macam satu keluarga besar dah kan. Okey, menjaga satu sama lain. So kita make sure bila dia orang keluar tu kita kena sanitasikan mereka semua satu demi satu dan make sure SOP tu diikuti. Okey, so jadi dia orang tidak tercemar ataupun terkena wabak ni. Ya, tu yang kita punya kerja lah. Okey, daripada itu masa dalam red zone tu ada juga yang orang-orang yang kat dalam macam biasa je, red zone ke ni kan, macam kita saya tak tahu apa macam yang kita dapat laporan. Contohnya surau atau masjid ni. Okey, bila kita masuk kat dalam, ada pula yang penjaga surau atau masjid tu kat dalam tu macam tak ada apa-apa je kan. So itu memang masa PKP tu, okey, kita risau juga kenapa ramai lagi ada yang tak ikut SOP bila dah tempat itu dah tutup masih lagi masuk ke dalam kawasan tu. So kita bukan penguatkuasa sebab kita tak ada uniform. So bila kita masuk dalam tu, kita boleh advise sajalah. Kan, bila kita advise dia orang ada yang tak nak dengar pula. Saya tengah buat ada yang jawab, saya tengah buat makanan untuk orang lain yang orang kampung ni yang memerlukan. Bila kita fikir macam tu, bukankah ini red zone? Tiba-tiba kamu masuk dekat dalam sana, you preparekan food tu, lepas tu bagi dekat orang kampung. Orang kampung pula kena. Kan dia macam bersih menyebar lah. So kita perlu ambil langkah juga. Okey, selepas kita sanitasikan tempat-tempat macam ni, kita lockdown terus, tutup habis, ikat pintu tu, jangan bagi orang masuk. Okey, yang pentingnya anggota-anggota kita selamat dulu, baru kita boleh selamatkan orang lain. Ya, tapi alhamdulillah hari ini alhamdulillah semuanya ni. Tapi siapa yang bersama dengan Tuan Din dan RBM selain Tuan Megat ni? Siapa lagi? Okey, yang bersama dengan kita ada pakar-pakar yang lain lah. Okey, pakar-pakar yang macam high rope, drone expert juga, surveillance, okey, yang kita ambil daripada atas langit. Okey, kita ada juga artis. Okey, artis seorang, lepas tu kebanyakan semua daripada kru production. Okey, producer pun ada, selain daripada DOP. DOP pun ada. Okey, yang tersebab kita adalah satu-satu yang benda yang sedih berlaku adalah arwah ni. Okey, nama dia Tuan Filus Ghazali. Dia adalah kita punya ketua central. Ya, dia terkena heart attack semasa kita buat sanitasi ni. Satu hari yang dia minta cuti tu, pagi itu dia meninggal. Bukan COVID lah. Okey, daripada tu selain daripada orang-orang production, kita ada juga orang-orang biasa dan juga yang pakar-pakar hutan yang ada dalam RBM ni lah. RBM ni actually satu family besar, okey, yang ada semua daripada pakar-pakar tertentu. Ya, sebab originally kita pakar penyelamat air. Okey, bila kita masuk dalam bidang ni, kita dah jadi macam hazmat punya satu bidang baru pula. So bila hazmat ni semua orang tak tahu. Okey, tak pernah lagi mencuba dalam bidang ni. So kita belajar, kita ajar, kita dah jadi satu family besar. Okey, 140 orang sekarang ni, campur Central dengan Utara. Saya rasa total ada 40 lebih orang yang buat sanitasi ni. Baik, dan ini satu pengalaman yang cukup berharga sebenarnya. Selain Yes. contohnya macam Tuan Megat sebelum ni belakang kamera, sekarang macam okey. Baiklah, ini antara usaha yang dilakukan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kalian semua. Tapi sebelum kita berakhir ni, nak tahu jugalah, tahun ini 50 tahun Rukun Negara. Jadi kalau untuk Tuan Din dulu, Rukun Negara mana yang paling dekat di hati? Paling dekat di hati adalah satu juga nasihat yang akan diberi kepada warga negara kita. Okey, adalah kedaulatan undang-undang. Okey, undang-undang ni adalah satu-satu yang diturunkan oleh raja dan juga kerajaan. Ya, saya harap semua boleh ikuti SOP ni. Itulah satu undang-undang. Okey, hanya SOP sajalah yang kita boleh hapuskan COVID-19 ni. Ya. Okey, untuk Tuan Megat, Bagi saya kesopanan dan kesusilaan lah. Sebab kesopanan dan kesusilaan itulah menjaga kita punya ketaatan kita, cara kita mentaati mendengar arahan, kan.
Dan daripada situlah yang akan membentukkan diri kita siapa. Membentukkan kita, jaga kita tu berjaya. Ya, ini attitude Attitude. attitude. Semuanya berlaku kerana attitude kita dan sekali lagi lah Perdana Menteri pun ucapkan terima kasih kepada Frontliners dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia kerana dengan pengorbanan kita ini akhirnya kita berada pada satu angka untuk kisah kita setiap hari. Baik, tapi itu sahaja waktu yang kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Dilan Abdullah, pengarah dan penerbit yang juga pengasas Pertubuhan Rescue Bencana Malaysia RBM, dan Tuan Megat Syamsul Kamal, sukarelawan RBM, sama-sama dengan kami untuk program Jendela Fikir. Terima kasih kedua-duanya. Sama-sama. Untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio. Ini adalah stesen berita bisnes anda. 5 cara motivasi untuk berjaya. Pertama, kenali potensi diri. Kedua, mempunyai keinginan yang kuat. Ketiga, jangan banyak alasan.